Cinta menyebabkan kita berubah. Cinta menyebabkan akhlak kita baik. Cinta menyebabkan hati kita hanya kepada yang kita cinta. Cinta menyebabkan kita sanggup berkorban. Cinta menyebabkan susah jadi senang. Cinta menyebabkan lama jadi sekejap. Cinta menyebabkan Allah senang amat, hati itu sempit jadi lapang. Cinta, semua cinta. Agama ini agama cinta. Nabi Muhammad diutuskan untuk cinta. Tapi jangan pula kita tak peduli dengan cinta. Allah senang amat. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. نهارة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا الأنبياء والسلام كل ما شاء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعلى كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله رب العظيم ورسول كريم ملائكة المقرب. صلاة والسلام عليك يا سيدي ورسول الله الذي قد أتيت إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك على كل شيء قدير. Dimuliakan pengasas Darul Faizin Ustaz, guru kita Ustaz Jeffrey Mahmudi, barisan Jawatan Kuasa Kompleks Islam Darul Faizin, khususnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang sangat mulia ini kita dapat bersama-sama berhimpun di dalam satu majlis yang penuh barakah, majlis yang Allah SWT kita sama-sama hadir untuk mendengarkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan cahaya hidayah dalam hati kepada kita, juga kepada mereka yang tidak hadir dalam majlis kita ini. Kita niatkan juga supaya mereka dapat apa yang kita dapatkan dalam majlis ini. Allah SWT Muhammad. Muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT Muhammad. Kita ni berada di tempat yang sangat mulia ini, Kompleks Islam Darul Faizin. Mudah-mudahan Allah akan kurniakan kepada kita, Allah SWT, kejayaan, karena kita duduk di darul, di tempat yang faizin. Faizin ni orang yang berjaya, orang berjaya. Al-Quran, Allah SWT Muhammad, qad aflaha man zakkaha. Allah SWT bukan itu. Allah SWT, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Allah SWT Muhammad, barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, sungguh berjayalah orang tu, qad faz. Jadi orang yang berjaya, orang yang minal faizin, orang yang berjaya itu siapa? Allah SWT, itu orang yang mereka terlepas daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. InsyaAllah pakcik-pakcik semua yang ngaji di sini, yang duduk di sini, mudah-mudahan minal faizin, iaitu orang yang terselamat daripada api neraka dan masuk dalam syurga. Bahkan memang pun kita duduk sini boleh masuk syurga mudah saja.
Karena ada dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang dia menempuh satu jalan pada menuntut ilmu, sahalallahu tariqan ila jannah, Allah mudahkan jalannya ke syurga. Apa maksud Allah mudahkan jalannya ke syurga? Mengikut pandangan ulama hadis, pandangan muhaddisin, maksud Allah memudahkan dia ke syurga, iaitu Allah memudahkan dia untuk beramal dengan amalan ahli syurga sehingga dia dicatat sebagai ahli syurga. Bila main mengaji ni mesti rasa nak ramai. Bila main mengaji ni mesti rasa nak praktik apa yang kita dengar. Bila kita main mengaji, kita dengar tentang Nabi Muhammad, tentang Sayyidina Fatimah Az-Zahra, tentang wanita-wanita yang salihah, tentang orang saleh, para wali dan sebagainya, para ulama. Semangat hati kita untuk meniru dan juga mengikuti jalan para awliya, para salihin. Dengan kita semangat dan kita ikut tu penyebab kita dimudahkan oleh Allah masuk dalam syurga. Hanya orang yang datang menuntut ilmu saja, Allah akan mudahkan dia ke syurga, kerana mereka akan diberi taufik dan hidayah untuk beramal. Allah senang. Sedangkan dengan amal itulah menjadi asbab kepada rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah lah seorang itu akan masuk ke dalam syurga. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, dosa yang paling besar adalah seseorang itu dia harapkan syurga tapi tidak beramal, seolah-olah dia bermain dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah dia memandang rendah dengan perintah Allah dan larangan Allah. Aku nak masuk syurga, aku nak masuk syurga, itu yang dia nak, tetapi tidak bangun beramal, tapi menuntut ilmu. Maka orang ni dia sedang berdosa dengan Allah, bahkan dosa besar. Kenapa? Dia meninggalkan perintah Allah dan dia tak peduli langsung dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah Allah jadikan makcik-makcik semua. Saya tak tahu makcik-makcik semua duduk sini kah? Duduk sini ya? Oh duduk sini. Makcik-makcik duduk sini kah? Semua duduk sini. Alhamdulillah. Allah senang. Jadi bila Allah bagi kita duduk di sini, Allah dah izinkan kita duduk di sini, syukur. Kenapa? Karena Allah senang, kita ini bukan setakat mengaji ni, kita dah beramal. Dan kita dikira orang yang peduli agama Allah. Kita sayang pada agama, sayang pada para salihin, para awliya, para ulama, guru kita sayang. Maka inilah semua yang memudahkan kita ke syurga. Bahkan kita bukan setakat ada hubungan dengan ilmu di sini ya, tapi kita ada hubungan dengan guru. Allah senang, dengan salihin, dengan ulama yang hadir kadang-kadang itu dijemput dan sebagainya, ahli ilmu. Allah senang. Insya-Allah ini pun mudah saja, semua ini penyebab kita semua masuk syurga. Maksudnya semua ahli syurga lah di sini insya-Allah. Dan saya nak jumpa makcik-makcik semua belajar di sini, pakcik-pakcik, ataupun ada yang gelaran-gelaran tu minta maaf kalau saya sebut, mungkin ada cikgu, mungkin ada datuk ke apa ke, minta maaf kalau sebut pakcik-pakcik, makcik-makcik ya. Minta maaf banyaklah. Sebab saya tak kenal lagi. Nanti kita kenal nanti insya-Allah, mudah-mudahan. Allah SWT. Okay, jadi kalau ada pakcik-pakcik, makcik-makcik ataupun cikgu ke, ataupun ada datuk, tak kira lah apa gelaran kita, apa pangkat kita. Jadi mudah-mudahan saya harapkan nanti dalam syurga saya nak jumpa semua pakcik makcik semua ni. InsyaAllah kita tak terpisah nanti mudah-mudahan dalam syurga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana duduk dalam jalan syurga dah ni. Bahkan Allah Sayyidina Muhammad seperti yang saya sebut tadi, mencintai salihin. Kita ada hubungan dengan seorang guru, seorang yang ahli ilmu, Ustaz Jeffrey dan sebagainya, orang soleh. Maka Allah Sayyidina Muhammad mudah kita ke syurga. Kerana apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya perbanyakkanlah kamu kenal dengan orang mukmin, kerana setiap orang mukmin itu akan memberi syafaat nanti di akhirat. Banyakkan kita kenal. Pertama-tama orang mukmin itu yang mereka itu adalah para ulama, ahli ilmu, orang soleh, ahli ibadah, orang yang banyak buat kebaikan, buat kebajikan. Lebih-lebih lagi kita kena kenal dan kena ada hubungan. Kenapa? Nanti kita boleh Allah SWT minta tolong mereka ini nanti di akhirat. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan memberi syafaat nanti di akhirat kata Rasulullah adalah para anbiya, para rasul. Lepas tu Allah Nabi terus kata thummal ulama, kemudian ulama, ahli ilmu yang beramal dengan ilmu dia. Thumma syuhada, lepas tu baru syuhada akan memberi syafaat kepada orang yang ada hubungan dengan mereka, orang yang mencintai mereka. Bahkan makcik-makcik semua di sini akan dapat syurga paling tinggi ya. Allah senang insya-Allah. Ada dalil juga. Dalil juga Al-Habib Alwi bin Shihab. Kata Al-Habib Ali bin Shihab, seorang ulama besar, imam di Kota Tarim,
Adalah Habib Ali bin Shihab, kata dia kadang-kadang seseorang itu dapat mencapai syurga yang tinggi bukan sebab amal dia banyak, tapi disebabkan Allah senang amat cinta dia kepada ahli syurga yang duduk di tempat yang tinggi tu. Allah senang. Macam ni untuk difahami lagi. Allah senang amat. Kita cinta ulama di sini, kita dididik cinta ulama, cinta solihin, cinta ahli ilmu. Para ulama, Allah senang, para solihin, lebih-lebih para awliya, tempat mereka ni di mana? Itu di syurga paling tinggi, syurga Firdaus. Allah senang. Syurga Firdaus ni apa? Syurga yang tertinggi, dan disitulah duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah senang. Tiap-tiap hari selawat kat Nabi, tiap-tiap hari puji Nabi, tiap-tiap hari amal sunnah Nabi. Takkan tak teringin nak jumpa Nabi, teringin nak jumpa Nabi, teringin nak salam dengan Nabi, teringin nak melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita teringin dan kita rindu untuk berbual, bercakap, berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang dialog yang kita nak, Nabi kata apa? Baiklah kamu umat aku, kamu menggembirakan aku, cukup alhamdulillah. Kamu ikut sunnah aku, kamu gembirakan aku. Kalau Nabi cakap sepatah saja kita pun dah alhamdulillah, menyenangkan kita dah. Kalau guru kata kita, kamu anak murid aku yang menyenangkan aku suruh apa semua kamu buat, aku sayang kamu. Allah. Kalau Nabi kata kita nanti dalam syurga, aku sayang kamu, kamu suka tolong agama aku, kamu suka amal sunnah aku, kamu cinta pewarisku, para salihin, para ulama. Kita nak berbual dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh kita cintai seorang ulama, seorang salihin. Allah sana. Kita dengan salihin, dengan ulama, kita tak sama pun amal. Tok guru kita walaupun dia sembahyang 2 rakaat duha, tapi 2 rakaat duha dia itu Allah sana, hati dia tu hadir dengan Allah. Allah, dia nak khusyuk, kualitinya lebih. Allah. Bahkan disebut dalam kitab syarah Allah sana amat Hikam Abi Madian, Hikam Al-Ghawthiyah tu. Syarah hikam tu dikarang oleh Syekh Abdul Samad Falimangi atau Syekh Abdul Samad atau Syekh. Okey, Syekh Abdul Samad tu salah. Okey, dalam syarah itu menyebut Allah, ada kata-kata ulama, dinukilkan satu kata ulama. Kata ulama, jika ditimbang semua amal manusia dan jin satu timbangan, letak satu timbangan, dan diletakkan satu rasa takut seorang awliya Allah ketika ibadah, maka berat lagi rasa takut saya satu tu waktu beribadah tu pada Allah daripada semua ibadah jin dan manusia. Maksudnya apa? Para wali, para salihin yang mereka ibadah pada Allah, yang hal keadaan hati mereka itu takut pada Allah, khusyuk dengan Allah, itu kita tak boleh lawan. Dan ibadah macam mana pun, kalau hati kita kurang khusyuk, tidak ada rasa takut dan gerun pada Allah SWT, itu sangat kurang. Para awliya yang mencapai maqam al-khawf, maqam al-raja', maqam syukur, Allah SWT, maqam mahabbah kepada Allah SWT, tak lawan kita ibadah mereka. 2 rakaat mereka adalah kualiti. 2 rakaat kita sebagai Allah SWT, gerakkan saja. Tapi itu pun Allah bagi pahala. Cuma nak mencapai darjat yang tinggi itu Allah SWT tak boleh. Kita akan capai darjat yang setakat yang kita buat. Tetapi Al-Habib Alwi bin Shihab kata, ada satu yang menyampaikan kamu ke darjat yang tinggi walaupun kamu amal sikit, walaupun kamu tak sama amal kamu dengan wali tu, dengan salihin tu, dengan tok guru kamu tu, dengan ulama tu. Tok guru kita amal tu, amal ni, selawat tu, selawat ni, zikir tu, zikir ni, solat itu, solat ini, amal saja dia. Yang kita ni letih lah nak amal macam guru kita. Tapi kita nak bersama guru kita macam mana? Boleh. Nak masuk syurga dengan dia boleh. Bahkan nak capai syurga paling tinggi pun boleh. Dengan apa? Mahabbah, cinta. Karena cinta itu adalah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dicinta. Siapa di dunia ini sebelum dia mati dia cinta kepada ahli syurga Firdaus, itu para awliya, para siddiqin, para salihin, para ulama, walaupun amal dia kurang, insya-Allah Allah akan tempatkan dia bersama orang yang dia cinta. Okey, al-mar'u ma'a man ahab, anta ma'a man ahbabta. Jadi cara kita, jalan kita bukan hanya amal, tapi kita kena ambil berat tentang mahabbah, cinta. Sebab itu kita duduk di Kota Tarim, ulama-ulama di sana kata apa? Tariquna tariqatul mahabbah. Jalan kami itu, cara kami cinta.
Seperti mana kata Imam Arsalan, tariquna mahabbatullah la amal. Jalan kami cinta Allah bukan amal. Apa maksud bukan amal? Maksud bukan tak bagi amal. Jangan hanya amal saya tak peduli macam mana nak membina cinta dalam hati. Bahkan orang yang amal saja tapi tak membina cinta dalam hati, amal dia terpaksa, amal dia berat. Bahkan amal dia kadang-kadang sementara pula. Buat saat tu tinggal, tak ada cinta. Cinta itu menyebabkan kita kuat. Cinta itu ada power dia, power of love. Allah senang. Love tu ada cinta. Love tu ada kekuatan, cinta tu kekuatan. Allah senang. Cinta menyebabkan kita berubah. Cinta menyebabkan akhlak kita baik. Cinta menyebabkan hati kita hanya kepada yang kita cinta. Cinta menyebabkan kita sanggup berkorban. Cinta menyebabkan susah jadi senang. Cinta menyebabkan lama jadi sekejap. Cinta menyebabkan Allah senang hati itu sempit menjadi lapang. Cinta, semua cinta. Agama ini agama cinta. Nabi Muhammad diutuskan untuk cinta. Tapi jangan pula kita tak peduli dengan cinta. Allah senang. Tengok kalau kita mengaji ilmu hadis, kalau kita jumpa para imam hadis, para muhaddisin, hadis pertama yang dia akan riwayatkan pada kita adalah Allah senang. Hadis apa? Hadis tentang mahabbah. Allah senang. Ni hadis yang paling awal sekali mana-mana imam hadis akan riwayatkan. Allah senang. Dipanggil hadis bil awaliyah tu. Hadis paling awal sekali yang diriwayatkan. Hadis apa ni? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Allah senang. Itu hadis dia. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Allah senang. Kasihlah kamu siapa yang ada di muka bumi, kamu akan dikasihi apa yang ada di langit. Apa itu? Para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah senang. Jadi Allah senang. Cinta sangat penting, sehingga kan hadis pertama kita mengaji tentang cinta. Allah tentang cinta. Bahkan Allah senang. Kalau kita baca Al-Quran, ayat pertama dalam Al-Quran itu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu cinta itu. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, cinta. Bahkan Nabi Muhammad diutuskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Rasulullah melainkan menjadi rahmat sekalian alam. Itu rahmat, cinta, kasih sayang. Ini agama cinta, agama kasih sayang. Bahkan tidak akan sempurna iman kita dan tak boleh masuk syurga tanpa cinta juga. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, sabda Nabi, maksudnya sabda Nabi, kita baca matan dia, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman seorang kamu sehinggalah aku ini lebih kamu cintai, lebih dia cintai daripada Allah Muhammad, ibu bapaknya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Nabi menafikan keimanan, iaitu kesempurnaan iman, orang yang tidak ada cinta pada Nabi. Ini penting cinta. Sebab itu jalan kita, Allah Subhanahu. Kita bukan hanya mengaji, kita bukan hanya beramal, kita tambah lagi satu untuk menyempurnakan semuanya, itu mahabbah, cinta. Cinta apa ni? Cinta pada apa saja yang kita ada. Bahkan terutama kita cinta pada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cintai guru kita, cintai para salihin, cintai kitab-kitab kita, cintai majlis ilmu kita, cintai surau masjid ni, masjid. Cintai masjid kita, cintai kampung kita, cintai kawan-kawan kita, cintai sahabat-sahabat kita sepengajian ni. Cinta. Allah Subhanahu. Kena cinta apa saja. Tapi cinta kita itu dikaitkan dengan cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana hawa nafsu, kerana Allah. Kerana kita pandang apa yang kita miliki, apa yang kita ada, dengan siapa yang kita bergaul, semua ini ada kaitan dengan Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Semua ini ciptaan Allah. Maka aku bergaul dengan cinta. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu. Yang buat ini adalah Allah yang aku cinta. Kita kalau cinta pada seorang, kita akan bergaul dengan cinta juga apa yang kait dengan orang tu. Cinta, hakikat cinta. Cinta akan membaikkan kita. Cinta akan mengubah segalanya hidup kita, membahagiakan kita. Allah senang. Contoh tengok. Allah senang amat. Contoh lelaki perempuan lah, contoh tak apa elok tapi boleh difahami lah. Allah senang. Okay. Contoh lelaki perempuan, dia bertunang ataupun belum tunang lagi, nak dekat-dekat bertunang dah. Satu hari, Allah senang amat, budak lelaki ni, Allah senang amat, dia pergi kedai runcit. Dia pergi kedai runcit, dia jumpa dengan adik yang bakal dia akan tunang. Siapa yang dia bakal tunang ni? Yang dia cinta. Pejam mata pun nampak. Allah senang, okay?
Nak tidur teringat, makan pun ingat, mandi pun ingat, semua kekasih dia, cinta. Bila dia tengok adik kekasih dia, apa dia rasa? Dia bukan nampak sangat adik tu, nampak apa? Kekasih aku. Dan bila dia nampak ini ada kaitan dengan kekasih aku, apa dia buat? Dia akan kasihi juga. Yang kedua, dia akan berakhlak dengan akhlak yang sangat mulia. Dia tak, adik main dengan siapa? Tak main dengan kakak ke? Ada kakak di rumah. Allah sana. Kakak suruh beli top up. Okay, Allah sana. Dia tahu patut tak? Mesej hari ni top up habis rupanya. Okay, tak apalah. Jadi Allah sana Muhammad, bila adik tu masuk dalam kedai, dia buat apa? Dia ikut saja adik tu. Dia tengok bukan sebab kerana adik tu, kerana kekasih dia. Tengok adik tapi nampak kak. Tu jadi pelik tu. Dia gila lah. Allah sana. Dia gila lah. Nampak kak adik, ikut adik tu. Itu dia, bila dia cinta pada apa yang dekat dengan kekasih dia, kerana kekasih dia tu dia cintai apa yang dikasih oleh apa yang dekat dengan kekasih dia. Apa dia buat? Dia kata adik nak apa saja adik ambil. Dia tak kira dah, tak sayang dah duit dia. Nampak dia berakhlak dengan akhlak mulia, tiba-tiba dia pemurah. Padahal kedekut sangat-sangat, tapi cinta menyebabkan dia pemurah. Nampak? Berubah dia. Jadi lepas tu doktor ambil lah rokok apa semua, aiskrim apa semua dia ambil. Dia kata tak apa, abang settle semua. Abang ada. Ni abang kamu ni. Cik, kemah senang. Okey jangan risau, don't worry. Be happy saja. Be happy. Okey, jadi Allah senang, dia bayang semua. Lepas bayang, ingat bayang saja. Dia kata adik masa ni ada satu lagi. Dia pergi dekat telinga, dia kata apa? Kirim salam kat kak. Okey Kenapa dia bergol lembut? Kalau masuk budak ni dia tak peduli pun. Kalau budak tu kata abang belanja saya sama, apa nak belanja kau pergi sana. Beli sendiri. Cinta mengubah dia jadi baik. Satu orang kalau cinta memang jadi baik sungguh. Kita kalau cubit kawan kita, dia nak bersilat dengan kita. Oi, apa sentuh aku? Tapi kalau kekasih dia cubit, dia kata apa, cubitlah lagi. Nampak senang. Jadi cinta menyebabkan orang tu sabar, hilang marah, lembut. Cinta. Agama ni agama cinta. Allah senang. Sebab itu kalau kita cinta Allah, cinta Rasulullah, kita akan baik pada apa sahaja yang berkait dengan Allah dan Rasul. Dan kita akan berakhlak dan kita akan memandang dengan penuh kasih pada apa yang berkait dengan Allah dan Rasul. Apa yang berkait dengan Allah? Allah SWT, Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Allah SWT, al-khalqu kulluhum iyalullah. Nabi kata apa? Ciptaan Allah ini, makhluk ini, mereka semua adalah iyalullah. Apa itu iyalullah? Keluarga Allah. Masuk keluarga di sini maksudnya apa? Mereka semua fakir, perlu pada Allah, dan Allah lah yang memberi pada mereka apa yang mereka perlukan. Seolah anak-anak ni bukan ada apa-apa. Baju dia mak beli apa semua. Bila anak tak ada apa-apa, mak ayah yang support. Makhluk ni diciptakan oleh Allah Muhammad, tanpa mereka memiliki apa-apa pun, tapi Allah bagi. Seperti Allah sebut dalam Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu, la ta'lamuna syai'a. Sedangkan kamu waktu itu tak tahu apa langsung, tak ada apa langsung. Tak, Allah jadikan kamu pendengaran, penglihatan, hati. Allah SWT, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur, kata Allah SWT. Jadi Allah SWT, makhluk ni tak ada apa-apa pun. Jasad dia, roh dia Allah cipta. Bahkan keperluan hidup dia pun Allah bagi. Jadi Nabi sebut makhluk ini adalah iyalullah. Itu mereka yang perlu pada Allah dan Allah support mereka. Allah beri pada mereka kurniaannya, rezeki dan sebagainya. Allah SWT. Jadi kalau kita pandang makhluk ini ada kaitan dengan Allah yang kita kasih, Allah SWT, kita tak akan sakiti siapa pun. Kita akan hadapi dengan baik. Allah SWT, apa pun keadaan. Kenapa? Ini makhluk ciptaan Allah. Dia adalah hamba kekasih aku. Macam mana adik kekasih kita, kita takkan buat lebih kurang, takkan zalimi, takkan sakiti. Inilah apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi mendidik para sahabat cinta pada Allah, cinta pada Rasul, sehingga kan para sahabat merasakan apa sahaja yang ada kaitan dengan Allah dan Rasul pun mereka cinta dan mereka buat kebaikan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sangat marah makhluk ataupun manusia ini menzalimi sesama dia. Di akhirat nanti bila orang tu mati, yang pertama sekali Allah akan tanya pasal semayang, hak-hak Allah semayang. Cukup dah semayang? Hak-hak Allah lah semua. Lepas hak Allah selesai, soalan pertama yang Allah akan tanya, adakah kamu pernah menzalimi siapa-siapa? Kalau ada, waktu tu akan dibawa orang yang pernah kita zalimi. Dia akan tuntut pahala. Apa pahala kita semua dia akan ambil. Tuntut semua, masing-masing tuntut.
Kenapa zalim pada orang ini Allah sangat dimurkai oleh Allah, sangat Allah marah kerana kita menyakiti makhluk dia, menyakiti hamba dia. Dia cipta kita semua, dia sayang. Apa ciptaan dia? Cipta dia sayang. Dia sayang kita, makhluk dia cipta, dia sayang hamba dia, tapi kita sakiti hamba dia. Sebab itu orang yang cinta pada Allah, dia akan berakhlak dengan Allah dan berakhlak dengan semua yang berkait dengan Allah, berakhlak dengan sama hamba Allah SWT. Macam tu juga kalau kita cinta Rasulullah, kita akan baik pada semua siapa saja. Kerana Nabi SAW itu, kekasih kita itu, Nabi Muhammad, dia cinta pada umat dia. Nabi sangat cinta pada umat ini. Allah SWT. Sebab itu orang kalau dia cinta pada Nabi, dia tak akan gamak untuk menyakiti umat Nabi Muhammad. Kenapa? Menyakiti Allah SWT, orang yang kekasih kita kasih, itu sangat buruk. Allah SWT. Contoh, kita nak kahwin dengan seorang perempuan, dia ada adik perempuan juga yang disayang. Kita jumpa adik perempuan dia, kita pulas telinga, sakiti dia. Adik perempuan ni balik, dia kata apa? Tak gunalah bakal abang ipar tu. Allah SWT. Ni, tarik telinga adik ni sampai luka ni. Takkanlah kau nak kahwin dengan dia. Tinggalkan dia, wahai kakak aku. Lelaki ramai lagi. Allah SWT, ya? Bagi semangat dia. Allah SWT. Kakak jangan risau. 1 pergi 1000 datang. Jangan takut. No, bagi semangat. Allah SWT. Akhirnya kakak pun marah. Kenapa buat adik aku? Lelaki ni tak boleh pakai macam ni. Tinggalkan terus. Maksudnya apa? Menyakiti yang orang yang kekasih kita kasih. Oh, itu satu benda yang sangat berat. Nabi ni sangat sayang pada umat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu dalil dah. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu manusia. Dia seorang manusia. Allah Muhammad. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sifat Rasulullah itu macam mana? Sangat terasa berat kat atas dia tu apa yang menimpa kamu. Allah SWT. Apa kesusahan kita, apa keperitan kita, semua itu dirasai oleh Nabi SAW. Sebab itu Nabi Muhammad SAW, dia sangat rasa berat nanti di mahsyar bila lihat umat dia tu timbangan amal tak cukup kebaikan. Bila di tiang sirat dia berlintas sampai nak terjatuh, dia sangat rasa berat. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi SAW akan sebok 3 tempat: mizan, timbangan amal, Allah SWT, di tiang sirat, dan juga Telaga Kauthar. Kenapa 3 ni Nabi sebok ulang-alik? Nabi sebok 3 tempat ni ulang-alik, ulang sana sini. Nabi tak pitang lain kerana azizan 'alaihi ma 'anittum. Apa kesusahan kita, apa yang menimpa kita, Nabi sangat rasa berat. Dia nak cuba lepaskan kita daripada kesusahan kita. Bila dia tengok umat tu ditimbang amal, jahat dia banyak, baik dia sikit, dia akan ditolong sampai berat kebaikan masuk syurga. Nabi lega. Ada lagi yang timbang tak cukup, Nabi akan rasa berat, terus tolong. Harisun 'alaikum, sangat nakkan kebaikan atas kamu, nak syurga, nak kamu dapat syurga, nak kamu dapat rahmat, nak kamu dapat kebahagiaan tu Nabi SAW. Jadi itu Nabi terhadap umat dia, cinta pada orang mukmin, cinta pada umatnya. Jangan kita sakiti siapa pun umat Nabi Muhammad SAW. Tu kalau kita cinta. Sebab tu para awliya, para salihin, walaupun mereka disakiti oleh umat Nabi, tapi mereka tidak menyakiti umat Nabi. Allah SWT. Waktu mana Allah SWT Muhammad, apa nama dia, Allah SWT Muhammad, Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Ali Zainal Abidin, Allah SWT Muhammad, satu hari dia berjalan, datang seorang yang membenci dia. Siapa membenci dia? Umat Nabi Muhammad SAW. Dan umat Nabi itu seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, kami utuskan engkau wahai Rasulullah kafatal linnas, ila kafatil linnas, pada semua manusia, kafir ataupun Islam, bangsa apa saja dia umat engkau. Yang kafir dia umat engkau juga, tapi kena bawa masuk Islam. Yang Islam umat engkau juga, kena ajar mereka, mantapkan iman mereka. Allah SWT. Okey. Jadi Imam Ali Zainal Abidin waktu berjalan, datang seorang yang benci kepada dia. Siapa ni umat Nabi? Dia buat apa? Dia tengok muka Imam Ali Zainal Abidin, dia ludah. Ludah. Anak murid dia marah, nak ambil tindakan kepada yang meludah muka seorang ulama, seorang saleh dan juga seorang keturunan Nabi SAW. Tapi dia menghalang anak murid dia untuk ambil tindakan kerana dia pandang apa? Aku tak mau sakiti umat Nabi. Ya, dia sakiti aku boleh maafkan, tapi kalau aku sakiti dia, aku takut aku sakiti Nabi Muhammad SAW. Lepas tu dia abangkan anak murid dia kata apa? Riqul mu'min syifa. Allah SWT. Dia kena ludah di muka dia, kata apa? Riqul mu'min syifa. Apa itu riqul mu'min syifa?
ludah orang mukmin itu ada syifa, ada penyembuh. Tak apa, Allah senang. Dia niat mudah-mudahan dia ludah aku jadi penyembuh pada penyakit aku. Kan pelik. Inilah orang cinta. Pencinta tu macam tu hal keadaannya, akhlak. Al-Imam Al-Imam Syafi'i, selalu saya ulang kisah ni. Al-Imam Syafi'i datang anak murid cerita kat dia, wahai Imam, Allah senang amat, wahai Imam, ada orang caci engkau, ada orang fitnah engkau, ada orang kata pada engkau, ada orang fitnah engkau, kata macam-macam di belakang engkau. Kami sakit wahai Imam, kami nak balas kalau boleh. Imam Syafi'i kata, siapa yang menyakitkan aku, siapa yang benci aku, siapa yang itu dan ini, semuanya aku maafkan. Waktu tu para murid dia tanya, wahai Imam, kenapa maafkan mudah sangat? Apa ni, kutuk engkau lah, engkau kan imam, engkau orang yang mulia. Allah SWT. Kata Imam Syafi'i, aku tak mau menyakiti hati kekasihku Nabi Muhammad. Ini pemikiran sangat luas, iman sangat tinggi, akhlak sangat tinggi. Ini hakikat orang beragama, hakikat orang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan timbul kemuliaan. Mereka umpama, kata ulama, para soleh ni depa umpama Allah, orang ikut Nabi, orang yang solehin ni, depa umpama kayu bukhur tu, kayu ud tu, gaharu tu. Bila dibakar lagi wangi rupanya. Lekat wangi, dibakar wangi, disakiti tengok lagi elok akhlak dia. Jadi aku tak mau menyakiti kekasih aku Nabi Muhammad. Maka kenapa? Apa kaitannya sakitkan hati Nabi Muhammad? Dia kata, kalau aku tak maafkan orang yang membenci, mengata pada aku ini, mencaci maki aku ini, kalau aku tak maafkan dia, nanti di akhirat dia akan menanggung dosa tu. Nanti di akhirat Allah akan azab dia kerana dia menyakiti seorang mukmin, dia akan sakiti aku, dia caci aku, dia fitnah aku, dia akan berdosa, dia akan dibangkitkan, akan dipersoalkan oleh Allah. Allah SWT. Sedangkan kekasihku Nabi Muhammad, yang Nabi cita-citakan, yang Nabi nak semua umatnya masuk syurga, aku tak mau kerana aku ini Muhammad bin Idris Syafi'i, aku tak mau aku ini menjadi asbab sakitnya hati Nabi. Kerana apa? Akulah penyebab umatnya masuk ke neraka. Sedangkan Nabi nak umatnya masuk syurga. Kita tak maaf orang kita tak maaf masuk neraka. Nabi nak umat masuk syurga, kita nak umat Nabi masuk neraka. Sakiti hati Nabi Muhammad. Nabi suruh kita dakwah, maafkan orang, perbaiki hubungan sama kita, saling menghargai, saling kasih sayang. Bukan saling berdendam, tak maafkan, tak bagi peluang. Tak. Saling memaafkan, menghargai sama kita. Kerana semua kita nak masuk syurga. Semua kita nak masuk syurga. Kenapa kita nak gembirakan hati Nabi Muhammad? Allah SWT. Jadi itu pemikiran Al-Imam Syafi'i. Macam Al-Habib Abdul Rahman, Al-Habib Abdul Rahman Al-Mashhur, seorang mufti, raja mai kat dia, rumah dia, hai Imam, Allah SWT, Habib buatlah fatwa sekian-sekian. Fatwa suruh ikut pemerintah. Agama keluarkan hukum ikut pemerintah, bukan ikut agama. Habib ni warak, taqwa pada Allah. Dia kata, tidak wahai raja, aku takkan ikut arahan engkau untuk buat fatwa yang bercanggah dengan agama Allah. Bila keluar raja upah satu polis untuk tembak Al-Habib Abdul Rahman Al-Mashhur. Waktu dia keluar dari rumah dia, tiba-tiba ada mai satu polis tembak. Bila tembak, waktu mana sebelum dia jatuh tu, waktu tengah nak jatuh tu, dia kata apa? Musameh. Aku maafkan dah. Jatuh pingsan. Orang bawa pergi ke hospital. Dia mula sedang. Orang kata, wahai Habib, kenapa yang engkau waktu mana ditembak, engkau kata musameh. Kenapa engkau kata aku maafkan dah? Kata dia, aku takut aku mati tak sempat maafkan orang ni. Kalau aku mati, aku tak sempat maafkan orang ni, nanti orang ni akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jadi dia berdosa kerana membunuh seorang mukmin dan nanti dia akan kena azab. Aku tak mau tengok umat Nabi SAW diazab. Aku nak maafkan supaya semua masuk syurga. Aku masuk syurga dan masuk syurga. Ni pemikiran kita macam mana? Pemikiran kita sebaliknya. Siapa sakiti aku, tengoklah, aku ni wali ni. Siapa kata pada aku, tengok esok accident, kita macam tu. Harapkan orang sakit, harapkan orang jatuh, harapkan orang hina, harapkan orang diazab, diseksa. Alhamdulillah, tidak ada rahmah dalam hati. Sedangkan Nabi SAW ini membawa kepada kita rahmah. Ana Nabiur Rahmah, kata Rasulullah. Aku ini Nabi Rahmat. Hendaklah kita ni ada rahmat dalam hati kita. Pengalaman kita duduk di Kota Tarim ni, Habib ni sudah pesan. Dia kata apa? Hendaklah dalam hati kamu itu dipenuhi dengan rahmah, belas kasihan, kasih sayang pada orang. Siapa saja yang kamu jumpa, yang kamu gauli, yang kamu Allah SWT hadapi, ataupun apa saja, hadapilah, bergaulah dengan mereka dengan penuh dengan rahmah, kasih sayang. Walaupun orang itu adalah orang Allah SWT yang paling rendah dalam masyarakat kedudukan dia, orang semua tak suka dia. Ya, Ustaz beliau tu dia ada orang buat praktikal tu, rahmah. Tadi tengok Facebook, kita tengok tadi handphone, net Facebook. Ustaz beliau tu
dia pergi berkawan dengan seorang yang lama dah tak ada rumah, 20 tahun juga tak ada rumah. Dia duduk tepi jalan dia pun, mandi pun tunggu hujan baru mandi, rambutnya apa semua itu, dia tepi rumah. Dia cerai dengan isteri dia, anak apa ada, tapi dia bawa diri, mungkin kecewa dan sebagainya, dan dia duduk tepi-tepi jalan saja. Saat beliau ni pergi kawan dengan dia, pergi belanja di KFC, swap pula KFC kat dia. Allah SWT, seolah dia rasa dia ni lebih mulia pada aku. Itu rahmah macam tu. Itu di antara praktikal yang kita tunjuk. Allah SWT. Okay, jadi itulah hal keadaan Nabi SAW, rahmah pada siapa saja. Nabi SAW rahmah. Jadi pi mana rahmah dalam hati kita, pi mana belas kasihan ni, pi mana sifat kasih yang dalam sesama kita dah hilang, makin hilang ni. Allah, yang ada saling menjatuhkan. Tak apa hati tengok orang naik, buat fitnah macam-macam nak bagi orang jatuh. Dah bersatu elok-elok nak bagi pecah, gaduh saja. Rahmah tidak ada. Kenapa kita dah lupa ajaran Nabi? Kita lupa kehidupan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, insya-Allah cik-cik semua pelajar yang duduk di sini, insya-Allah kita semua dapat pulang untuk masuk syurga Allah. Kenapa? Di sini kita belajar ilmu dan kita belajar rahmah. Macam kita nak rahmah sama kita, macam nak saling memaafkan sama kita, macam mana kita nak saling menghormati sama kita. Inilah semua menjadi asbab kita akan masuk syurga. Sebab dengan akhlak kita rahmah pada orang, tu penyebab masuk syurga. Dalil dia apa? Man la yarham la yurham, ar-rahimu yarhamuhumur rahman. Siapa tak mencintai, tak mengasihi, dia tak ada dikasihi oleh, dia tidak dikasihi oleh Allah. Allah SWT, ar-rahimu yarhamuhumur rahman. Seorang yang dia itu ada sifat cinta, kasih sayang kepada orang lain, maka dia akan dicintai oleh Ar-Rahman, itu Allah. Bila Allah cinta kita, Allah rahmati kita, tempat kita syurga. Ini jalan kita ke syurga. Ini jalan kita ke Allah SWT, menuju bahagia yang abadi, yang kekal. Apa caranya? Allah SWT, panduan kita adalah ilmu. Ilmu ni mestilah ilmu yang diajar oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Lepas tu kita di sini kita ada apa? Amal. Kita jemaah, kita ada amal. Lepas tu kita ada mahabbah sama kita. Cinta pula para salihin, para awliya, para ulama. InsyaAllah majlis semua masuk syurga, insyaAllah. InsyaAllah bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sebagai penutupnya, mainlah sama Allah, kita ambil kesempatan baki-baki umur yang kita ada ini untuk kita terus untuk ilmu. Niatlah kita, selagi mana ada umur aku nak mengaji. Kerana syekh kita sudah pesan, Allah SWT, dia pesan apa? Allah SWT, selagi mana ada baki umur ni, kita niat nak mengaji, cuba usaha mengaji. Kerana orang mengaji ni, kalau dia mati jazlah ni, tengah mengaji ni, tengah semangat mengaji ni, mati, dia mati syahid. Kerana ada hadis Nabi SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar daripada rumah dia, keluar apa? Fi talabil ilmi, keluar pada menuntut ilmu, pergi mengaji, fahuwa fi sabilillah, dia itu fi sabilillah, dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah dia itu sedang di medan perang, berjuang dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mati jazlah ni, mati dah syahid. So, syahid tu ada 3 semuanya. Yang pertama syahid dunia, yang pertama syahid dunia akhirat, yang kedua syahid akhirat, yang ketiga syahid dunia. Syahid dunia akhirat, syahid akhirat, syahid dunia. Syahid dunia akhirat adalah syahid yang paling tertinggi dan paling mulia. Apa itu syahid dunia akhirat? Iaitu dia pergi medan perang, dia mati di sana. Dia tak dimandikan apa semua, dia diteruskan, dikebumikan. Jadi ini syahid dunia akhirat. Di dunia orang lihat dia syahid di medan perang, di akhirat akan dibangkitkan sebagai syahid. Dia ikhlas berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, syahid akhirat. Ini pun mulia juga, tapi ranking kedua. Syahid akhirat ni apa? Dia tak pergi medan perang, tapi dia buat amal-amal yang mencapai darjat fi sabilillah. Di antaranya apa? Menuntut ilmu. Tu ilmu ini fi sabilillah, berjuang jalan Allah. Maka kalau dia mati, dia kafan macam biasa, mandi macam biasa, mayang apa semua, tetapi bangkit di akhirat nanti dia diiktiraf sebagai syuhada, syahid. Dan dia akan bangkit dengan orang yang berperang jalan Allah semua, dia bangkit satu grup syuhada. Allah SWT. Dan syuhada ini azab kubur tak kena. Nanti kalau naik di tiang sirat, Allah SWT, di tiang sirat tu 3000 tahun, 1000 naik, 1000 datang, 1000 turun, baru depan tu syurga. Bagi orang yang mati syahid, dapat darjat syahid atas dunia, dia pijak-pijak di tiang sirat tu, dia akan menuju ke syurga sepantas kilat. 3000 tahun jadi hanyalah 2 saat, 1 saat lah, 1-2 saat sampai terus. Tapi orang yang tak dapat darjat syahid, kena berdari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang mengesot macam. Tepi tu ada cakok-cakok yang mencakok. Orang berdosa pula ada cakok tepi tu. Bawah tu ada neraka.
Dan belakang dia tu dah sebut ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi sallim sallim, Tuhanku selamatkanlah umatku. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang pada kita semua. Bahkan ada riwayat hadis Nabi kata bila umat aku tergelincir daripada titan sirat nak jatuh dalam neraka, aku akan pegang dekat sini. Ada bahasa Arab dan saya tak ingat. Ni pinggang, kalau kita buih kat pinggang kan ni. Nabi akan pegang di situ. Nabi akan letak balik atas titan sirat. Nabi kata apa? Teruskan berjalan. Rabbi salim salim, Tuhanku selamatkan dia. Sampai masuk syurga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Umar, kenapa Nabi kata dia pegang dekat sini bukan dekat tangan? Sebab kata Habib Umar, kalau pegang tangan mungkin boleh lepas lagi. Kalau pegang sini maksudnya pegang sungguh-sungguh. Pegang kat. Tak akan biarkan umatnya jatuh dalam neraka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya umat yang berbanyakkan selawat, yang ikut sunnahnya, yang tolong agamanya, yang cinta pada pewarisnya, pada para ulama, pada para salihin. Okay, jadi yang pertama sekali Allah SWT kita niatlah Allah SWT nak mengaji sebagaimana umur kita ada. Mengaji terus, insya-Allah akan dapat darjat yang tinggi. Bahkan Allah SWT di Kota Tarim, kalau kita duduk di Kota Tarim, ni nama apa tu? Apa? Nama tak jumpa? Nama ke mana? Luqman, okey. Nama ingat, cuma lambat keluar sikit saja, minta maaf. Allah SWT. Luqman, ingat Ustaz Luqman ni, mengajaklah kan Ustaz Luqman. Okey ya. Jadi anak tok guru kita, dia pernah duduk Tarim, dia pernah tengok benda ni. Di Kota Tarim ni, Allah SWT, kita tengok yang hadir majlis ilmu ni daripada peringkat muda umur, sekolah rendah lah lebih kurang, yang boleh duduk diam lah, yang tak lari-lari lah, sampailah umur 1 lebih sikit, 90 lebih. Hak tua-tua yang 1 umur lebih kurang 1 dah. Sini ada umur 1 tak? Tak ada. Sana okey. Sana umur 1 hidup, lepas hidup panjang 1 ada 90 lebih. Dia buat apa? Bukan duduk rumah baring-baring rehat, makan minum rehat. Tak. Ada majlis ilmu, ada maulid, dia akan pergi. Dia suruh cucu dia tu tolak kursi roda. Dia ni angkat kepala pun tak dah, sebab bila dah tua 90 lebih 100 duduk yang tu. Tolak daripada rumah macam dah tak jaga, macam tidur kan. Masuk ilmu dia angkat sikit kepala tengok, tu tidur. Habis anak cucu dia balik, esok main pula. Tu ya. Ni bongkok habis dah, dia tunduk. Tak boleh angkat dah, tak larat dah. Tidur masa main ilmu. Kenapa nak main juga, sedangkan dia tu siapa? Alim tu. Kadang dia ulama tu. Kenapa dia tak pergi rehat saja? Dia ulama dah, mengajak banyak dah, pahala dah banyak dah. Tapi orang Tarim ni depa nak meninggal ketika mana sedang menuntut ilmu. Depa bukan nampak tentang aku berilmu, tapi depa nampak pentingnya istiqamah menuntut ilmu. Pentingnya istiqamah menuntut ilmu, kerana menuntut ilmu itu fi sabilillah. Bila meninggal Allah gugurkan dosa. Bila meninggal tak kena azab kubur. Bila meninggal nanti akhirat nanti bangkit dengan para syuhada. Dan di depan para syuhada adalah Nabi Muhammad sayyidus syuhada, penghulu bagi segala syuhada. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hadir kerana apa? Bukan semata-mata nak ambil ilmu, tapi nak tetap di atas jalan Allah. Kita nak ambil ilmu, lepas tu kadang-kadang pilih ustaz-ustaz. Ustaz ni tak ngaji. Ustaz ni duduk ustaz dah. Ustaz ni macam-macam kita ni. Tapi para awliya, para salihin yang tua-tua, yang alim-alim tu, yang soleh-soleh, yang ibadat banyak tu, dia pergi balik ilmu, dia tak tengok hang muda ke, engkau muda ke, engkau baru mengaji ke, engkau siapa ke, ilmu lebih rendah pada aku ke. Yang aku peduli satu saja, aku tetap atas jalan Allah menuntut ilmu. Itu saja. Cakaplah apa kamu nak ajak, cakaplah. Aku duduk majlis ilmu. Dia nak tulis apa tak? Dia pun nak mati atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tak boleh perang jalan Allah. Mana ada jihad kan? Setakat lah ni mana ada jihad lagi? Tadi Malaysia. Semua alhamdulillah aman. Ni peluang untuk kita berjihad majlis ilmu ni. Yang kedua mati syahid macam ni. Itu kalau jihad dalam sana tu lebih afdal lah. Jadi tu macam tu Kota Tarim. Bahkan Habib Umar selalu ulang Habib Umar kata apa? Dalam majlis ilmu ni dia ada suatu anugerah Allah, satu sir rahsia anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang tak ada dalam amal apa pun. Dalam zikir tak dapat yang tu, dalam baca Quran tak dapat, dalam selawat tak dapat, dalam sedekah tak dapat. Yang tu khusus kurniaan Allah tu hanya dapat dalam majlis ilmu. Apa tu? Orang istiqamah dia akan tahu. Dia akan dapat. Kalau Allah tak buka di dunia, Allah akan buka di akhirat. Sehingga akan kata Habib Umar, orang yang dah mati tu, bila depa masuk dalam kubur alam barzah, depa tengok tingginya dan banyaknya kemuliaannya orang yang datang majlis ilmu. Kebanyakan ahli kubur nak datang ke nak datang ke dunia, nak balik ke dunia, nak buat apa? Nak hadir majlis ilmu. Nak hadir majlis ilmu. Tengok Allah sebut dalam Quran. Ahli neraka terima minta apa? Surah Sajdah tu. Allah Subhanahu macam mana?
Rabbana absarna fa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Okey ya. Bila mereka tengok dengan mata mereka azab Allah Subhanahu Wa Taala, mereka gerun, mereka tunduk hina pada Allah. Pada waktu itu dia minta apa? Kembalikan kami ke dunia, farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia, kami nak amal soleh. Inna muqinun, kami dah yakin ya Allah. Amal soleh di sini tak mungkin sah amal soleh ini, tak mungkin diterima amal soleh ini, tak mungkin sempurna amal soleh ini melainkan dengan menuntut ilmu. Maksudnya kalau dia balik ke dunia balik, dia pun mesti kena mengaji dulu. Betul amal soleh. Penting balik ilmu. Siapa beramal tanpa ilmu, amal dia bukan amal soleh. Amal dia hanya amal. Amal soleh lain, amal saja lain. Amal ni ada dua. Amal baik pun dia panggil amal, buruk pun dia panggil amal. Kalau amal soleh pasti baik. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Tu Allah tak kata innal ladzina amanu wa amilu saja. Wa amilus solihat. Maksud dia apa? Amal soleh. Amal soleh ni apa? Amal yang dengan ilmu, amal dengan ikhlas, amal dengan seronok ibadah pada Allah, amal dengan memandang pemberian Allah, bukan aku, pemberian Allah. Aku tak ada apa-apa. Ya Allah, taufik engkau ya Allah. Aku ni hamba engkau saja. Baiknya engkau pada pandang Allah, sibuk hati dengan Allah SWT. Itu amal. Okey, jadi tu hakikat orang di alam barzakh, mereka nak kembali ke dunia, nak hadir ilmu. Jadi yang kedua, Allah sebagai pesanan terakhir, yang pertama tetaplah tahmil ilmu. Yang kedua, Allah sepanjang kita ini berada di sini ataupun di mana saja, usahakanlah kita ini Allah menjadi orang yang selalu Allah meningkatkan Allah wirid ataupun zikir-zikir harian kita untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Ilmu mengaji tak parah, amal. Kalau boleh macam-macam semua, banyak-banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua zikir ke tak kira lah apa. Cumanya selawat ni paling mudah untuk kita buat. Selawat paling mudah. Bahkan dalam selawat itu telah adanya zikir dah. Istighfar pada dalam tu. Bila orang tu selawat pada Nabi Muhammad, malaikat akan istighfar pada dia. Jadi banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya bulan Syaban. Dalam bulan Syaban banyakkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah Muhammad, cubalah sedaya upaya untuk kita mendekati para salihin. Tok guru kita apa semua ni. Pelajar-pelajar di sini kita ada Ustaz Jeffrey, Ustaz Loman, tak kira ustaz-ustaz semualah. Cintai mereka, cintai guru kita, dan benarkan hati kita nak Allah semata-mata. Allah SWT. Jangan kita mengaji dengan seorang guru kita nak sesuatu, tak kita nak ridha Allah. Kalau benar hati kita mengaji dengan seorang guru, kita akan mewarisi sir dia, kita akan mewarisi rahsia dia, mewarisi barakah dia, mewarisi ilmu dia, akhlak dia. Selagi mana kita belum benar dalam menuntut ilmu, belum benar dalam nak Allah semata-mata dalam kita mengaji dan juga berguru ni, kita tak akan mewarisi apa-apa, tak akan bersambung. Dibenarkan hati kita menuntut ilmu kerana Allah SWT. Dan niatlah aku menuntut ilmu guru aku dengan niat aku nak ada hubungan dengan orang soleh, nak bersama dengan orang soleh. Allah SWT. Kerana apa? Berhubungan dengan orang soleh, bersama dengan orang soleh, itulah asbab kita akan selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Allah SWT. Bahkan ni apa nama pelajar yang duduk sini, kalau lah betul-betul hati kita ni ikhlas menjadi untuk seorang, untuk guru, tercinta pada guru kita, ta'alluq, hati kita selalu terikat dengan guru kita, cintalah, mahabbah pada guru kita ni, kerana mereka pewaris Nabi, mereka ahli ilmu. InsyaAllah satu hari nanti kalau kita jadi pendakwah yang berjaya. Dalil dia apa? Ada seorang imam, anak murid pada Imam Junaid Al-Baghdadi. Satu hari dia bangun di satu masjid, dia ceramah. Orang menangis. Orang rasa, ya Allah, takjubnya kami dengan kalamnya. Ya Allah, masuk hati dengan kalam dia. Ya Allah, kalam dia buka fikiran kami. Rasa ada nur kata-kata dia. Menyerap. Allah masuk. Habis balik ilmu, orang tanya dia, macam mana kau dapat capai benda ni? Kata ini berkat aku sentiasa bersama dan juga berdamping dengan Abu Qasim Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Aku selalu duduk dengan Imam Junaid, aku cinta pada dia, aku selalu bersama dengan dia. Berkat aku bersama dengan dia, cinta pada dia, berdamping dengan dia, maka Allah bagi yang ni. Itu doa orang soleh, kita akan dirahmati, juga diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita akan mencapai kedudukan syurga bila kita yang tinggi dengan kita mencintai para salihin, para aulia. Jadi mudah-mudahan kita dapat amalkan, terus kita mengaji, dapat kita Allah SWT berakhlak sama kita, dapat kita tingkatkan lagi mahabbah kita pada Allah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para salihin. Mudah-mudahan Allah jadikan Darul Faizin ini adalah tempat yang bila orang masuk dalam ini, semua orang akan berjaya. Berkat nama tu Darul Faizin. Dan siapa yang melangkah masuk ke dalam ini, dia juga akan melangkah masuk dalam syurga.
Kerana orang yang masuk syurga tu semua faizin, minal faizin. So, semua orang masuk syurga tu faizin tu. Mudah-mudahan siapa masuk dalam ini, masuk dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ibu-ibu kita yang kurang sihat dan sebagainya, Allah beri kesihatan zahir dan batin. Ayah kita semua, mudah-mudahan semua kita Allah beri kesihatan zahir dan batin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hati kita semua hati yang suci, bersih, yang bercahaya dengan cahaya ilmu, cahaya ibadah, cahaya selawat, cahaya zikir, cahaya Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sempatkan kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Ramadan yang terbaik untuk umat Nabi Muhammad, dan Ramadan yang paling berkat untuk umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang menjadi asbab kemenangan pada umat Islam. Terlepasnya umat Islam dari segala musibah, kesulitan, penipuan, pembohongan dan sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua adalah orang yang gembira untuk bertemu dengan Ramadan, orang yang menghargai Ramadan, orang yang menggunakan kesempatan Ramadan untuk mendapatkan ridha yang memberi kepada kita Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan kita boleh hidupkan dengan semua aman diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang menjadi asbab kita tinggi darjat kita di sisi Allah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi asbab kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hamba-Nya yang khusus, yang istimewa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan para pelajar di sini, semua mereka yang mengaji di sini adalah orang yang berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad, berkhidmat kepada Nabi Muhammad, berkhidmat kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita pada malam ini, termasuk yang mengikuti kita secara online ke ataupun rakaman dan sebagainya, mudah-mudahan kita doakan, kita niatkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita nanti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti dalam syurga. Dan kita bangkit nanti di barisan hadapan, barisan dapat melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan kita untuk berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah merahmati dan beri kesihatan kepada Ustaz Jeffrey sebagai pengasas kita di sini. Mudah-mudahan Allah limpahkan kurniaannya, ilmunya, makrifahnya kepada dia. Mudah-mudahan Allah bagi padanya kurniaan zahir dan batin tanpa ada had, sehinggalah dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah kita semua bertemu dengan Allah. Kita nak apa yang Ustaz Jeffrey dapat, kita nak rasakan juga. Kita nak apa yang Ustaz Jeffrey Allah rasakan dengan Allah dan Rasul, kita pun nak rasa juga. Dan Allah bagi pada guru kita tambah nikmat yang ada pada dia, dan Allah tambah juga nikmat yang ada pada kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita gembira, dan kita ridha, dan kita rasa bahagia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasma'in. Walhamdulillah.